أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap kamu ialah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang orang yang ditadbirnya ataupun yang dipimpinnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Nazir, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan ruang dan juga kesempatan untuk kita melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat subuh secara berjemaah. Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran seolah-olah dia beribadat sepanjang-panjang malam. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi yang cukup besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat istiqamah untuk kita terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita yang sementara, yang bila-bila masa yang Allah SWT boleh panggil kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dia juga bersyukur Allah SWT masih lagi mengekalkan nikmat yang cukup besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain yang kita perlu syukuri, yang kita perlu berterima kasih, yang kita perlu sujud kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, yang mungkin ada sebahagiannya Allah SWT tak beri kepada orang-orang yang tidak dipilihnya. Maka tuan-tuan, hari ini kita ini pilihan Allah. Kita datang masjid pilihan Allah. Kita bangun subuh, solat sunat 2 rakaat juga pilihan Allah. Apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita juga itu perintah Allah ataupun kehendak daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan Allah, hari ini kita dah berada pejam celik kita dah berada di penghujung tanpa kita sedar. Di penghujung bulan jangan sebut Zulhijjah tuan-tuan, Zulkaidah. Zulkaidah, kita nak masuk ke satu bulan yang Nabi SAW sebut bulan juga bulan yang mulia, bulan yang Allah SWT berikan ganjaran cukup besar, bulan yang penuh dengan kisah-kisah yang memberikan iktibar pengajaran untuk kehidupan kita. Dan seperti kita tahu, bulan Zulhijjah yang kita akan masuk esok atau lusa. Kalau esok masuk, raya bila? Hari Rabu. Kalau lusa masuk, raya hari Khamis. Pergilah tuan-tuan, pergi Bukit Jugra, pergi tengok nampak anak bulan ke tak? Kita duduk bising kan. Kita belajar ilmu falak tuan-tuan, cara nak tengok anak bulan. Nak tengok anak bulan boleh bukan duduk kat rumah tengok tuan-tuan. Nampak tak nampak? Nampaklah bulan tu. Tapi tak bolehlah kita takrifkan tu sebagai anak bulan. Anak bulan ni dia ada umur tu tuan-tuan. Macam kita lah. Dia ada umur berapa belas jam. Kalau umur tu dah lebih daripada berapa puluh jam, tu dikira atau tidak sebagai anak bulan. Tuan-tuan pergi tengok. Sesekali tuan-tuan pergi tengok lah, pakai teropong. Kita ada teropong, tapi teropong kita tak nampak. Tapi kalau tuan-tuan pergi dekat Bukit Jugra, pergi dekat Sabak Bernam, Selangor ada 3. Jugra, Sabak Bernam, tepi pantai. Jugra dekat atas bukit, satu lagi kat atas bukit di Bukit Melawati. Selangor ada 3 je. Dulu ada 4 tuan-tuan. Satu dekat Pulau Angsa. Nama Pulau Angsa tapi tak ada orang tuan-tuan. Tapi sekarang dah tak pergi dah, jauh dia punya pulau tu. Tak ada dah. Sekarang ada 3 tempat untuk tengok anak bulan. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Tapi yang paling penting tuan-tuan, masuk bulan Zulhijjah ada satu peristiwa yang cukup besar. Kita tak nak cerita tentang tu tuan-tuan, tajuk lain. Untuk mukadimah, jumpa sebulan sekali ya. Mukadimah, bagaimana pengorbanan yang kita lihat, yang kisah daripada kisah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam. Bagaimana kisah pengorbanan yang cukup besar mereka buat. Hari ini Allah SWT telah kisahkan dalam Al-Quran
bagaimana pengorbanan yang cukup besar kisah-kisah mereka ini. Akhirnya hari ini kita buat tuan-tuan, pengorbanan yang dibuat bukanlah kita buat macam kisah yang dia berlaku gitu, tidak. Dia sebagai satu simbol ibadat kita. Tak adalah kita letak anak kita sembelih keluar jadi kibas, tak ada. Tetapi kita sembelih lembu, kita sembelih unta. Unta tidak ada lah kat sini kan. Kita sembelih kambing untuk kita menzahirkan bagaimana ibadat ataupun pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Itu satu pengorbanan yang cukup besar. Perintah Allah SWT, dia nak lihat situ bukan sembelihan itu. Tapi kita nak lihat bagaimana kisah pengorbanan cukup besar dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Sebab itu Allah SWT sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ni Allah SWT cerita tentang korban ini. Tidak sesekali Allah SWT mengharapkan keredaan Allah SWT. Tidak sesekali apa yang kita buat dengan kita sembelih lembu, kita sembelih kambing, kita nampak darah, kita nampak segala-galanya itu, bukan itu yang Allah SWT perkirakan dalam ibadat kita korban ini. Tapi Allah SWT sebut walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi untuk kita dapatkan keredaan Allah SWT dengan takwa. Begitu juga bulan Ramadan kita sebut la'allakum tattaqun. Semua Allah SWT sebut cerita tentang takwa. Semua apa yang kita buat daripada perintah Allah SWT untuk dapatkan apa tuan-tuan? Untuk dapatkan takwa, untuk dapatkan iman, untuk kita bawa bertemu dengan Allah SWT. Ada orang tanya, Ustaz, takwa itu apa? Takwa ni ulama tak tafsirkan terlalu banyak tuan-tuan. Apa itu takwa? Tapi biasa kita dengar kan, takwa daripada tafsiran daripada Sayyidina Ali. Disebut takwa itu apa? Pertama, al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah SWT. Kita lihat, kita ada tak 4 perkara ni? Pertama, takut kepada Allah SWT. Yang kedua, al-amal bil tanzil, kita beramal dengan apa yang diperintahkan, apa yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan juga sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ar-radha bil qalil, kita reda dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita walaupun sedikit. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, persediaan kita untuk kita berpindah ke alam selepas ini. Kita tengok tuan-tuan dalam diri kita 4 perkara ni ada ke tak, maka itulah takwa. Kalau belum capai tuan-tuan, maka kita kena tingkatkan takwa kita, kena tingkatkan iman kita kena tingkatkan amal kita. Takwa ni nak datang daripada keseluruhan anggota kita tuan-tuan. Dia takwa ini tak boleh datang dengan sujud semata-mata, tak. Dia mesti datang dengan hati, dia mesti datang dengan fikiran, dia mesti datang dengan lisan yang baik, dia mesti datang dengan ghaddul basar, pandangan yang baik, pandangan yang kita tundukkan takut kepada Allah SWT, daripada telinga kita, daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, anggota tangan kita, anggota kaki kita, perut kita terutama ni tuan-tuan. Apa yang masuk dalam perut kita juga memberikan kesan kepada takwa kita. Sebab itu Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut, kullul lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap apa yang tumbuh dalam badan kita, anggota kita, keluarga kita daripada benda-benda yang haram, maka nerakalah tempat utama bagi dia. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah SWT, dalam kehidupan kita yang sementara ini, apa sebenarnya tujuan utama kita? Nak jadi kaya? Nak jadi orang yang alim? Nak jadi orang yang hebat? Nak jadi pemimpin yang hebat? Atau apa? Tujuan kita duduk atas muka bumi Allah SWT. Allah SWT sebut, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dia kena seimbang antara dunia dan juga akhirat. Cari tuan-tuan untuk kehidupan akhirat, tetapi jangan lupa dunia. Hari ini orang terbalik tuan-tuan. Dia cakap kita tak boleh nak fokus akhirat semata-mata, dunia juga kita kena cari. Memang dunia dan akhirat kena seimbang. Tapi kita lihat tuan-tuan, kita seimbang tak dunia dengan akhirat? Kita buat kerja dunia, azan kita buat tak tahu. Kita buat kerja dunia, Al-Quran kita jumpa sebulan sekali. Kita buat kerja dunia tuan-tuan, zikir kita kepada Allah SWT kita tak buat. Tak seimbang tuan-tuan kehidupan kita, tak ada. Nak seimbang tuan-tuan, kita belajar daripada hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kisah kehidupan Nabi dan juga sahabat-sahabat. Itu kehidupan yang seimbang. Ada sahabat yang kaya sungguh, tetapi akhirat mereka juga sangat kaya. Ada sahabat yang miskin, tetapi kehidupan mereka juga dekat dengan Allah SWT. Ini yang kita nak tuan-tuan.
Kita tak nak orang kata, oh ini seimbang dunia akhirat ni. Tapi dengar azan buat tak tahu dan sebagainya. Tuan-tuan mati Allah SWT, maka dalam bulan yang mulia ni tuan-tuan, kita nak kejar dengan takwa kita, iman kita, supaya apa? Meningkat, dapat tarik rahmat Allah SWT. Bila-bila masa Allah SWT boleh panggil kita bersedia. Hari ni kita tanya, bersedia tak bersedia nak mati? Tak sedia lagi. Kita tak sedia. Sebab apa? Sebab dalam hati umat akhir zaman ni ada dua sifat Nabi SAW sebut. Sifat apa tuan-tuan? Sifat wahan. Jangan letak nama anak wahan tuan-tuan. Anak siapa? Wahan. Ambil daripada mana? Hadis Nabi. Apa Nabi SAW sebut wahan ni? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Siapa tuan-tuan? Saya. Saya, kita lah. Ada orang tak cinta dunia. Nampak duit, nampak harta, nampak pangkat, nampak segala-galanya, semua kita nak. Takut mati je. Mati dah dekat. Walaupun dia kata mati itu tuan-tuan, Allah SWT takkan cepat, takkan lambatkan walaupun 1 detik. Dah sebut dah. Tetapi kita tak tahu je. Tunggu dah mati baru menyesal. Hari ini berapa ramai tuan-tuan orang yang dah mati menyesal tuan-tuan, nak minta kembali kepada Allah SWT. Tuan-tuan mati Allah, pagi ni kita akan sambung kita punya perbincangan. Itu mukadimah baru tuan-tuan. Pagi ni bulan lepas kita bincang tentang zina. Isu zina sangat besar dan kita pun dah dengar bagaimana ancaman-ancaman dia punya hukum berkaitan dengan zina. Hari ini zina berlaku di mana-mana tuan-tuan. Kalau istilahnya zina itu melahirkan ATST. Tuan-tuan tahu ATST? Saya baru belajar 2-3 minggu ni istilah ATST, supaya tidak mengguris hati orang yang datang ke pejabat agama. Anak tak sah taraf. Dia anak zina, tapi kita tak sebut ni anak zina datang, ni anak zina datang. Mengamuk orang tuan-tuan. Dia sebut anak tak sah taraf. Maklum tuan-tuan, saya 3 minggu ni baru duduk di tempat yang baru. 14 tahun jaga pengurusan masjid, tiba-tiba jaga masjid tuan-tuan. Jaga juga masjid, tapi masjid bukan masjid kita macam ni. Jaga rumah tangga tuan-tuan. Nikah, cerai, rujuk. Kalau duduk kat situ tuan-tuan, saya 3 minggu duduk kat situ, saya sebenarnya kepala saya penuh tuan-tuan. Rasa jaga masjid tu berat dah, dengan masalah isu dan sebagainya. Rupanya jaga rumah tangga ni, sebab dia dekat dengan kita kan. Kita juga ada rumah tangga dan sebagainya. Kita dengar kisah-kisah rumah tangga. Allah, sangat sedih. Kesan impaknya tuan-tuan, apabila tak dibuat dengan betul tu, kisah-kisah zina tu juga berlaku. Tuan-tuan ingat tak ada zina berlaku dekat walaupun dah berumah tangga tapi juga berlaku zina. Ada tuan-tuan rupanya. Orang-orang yang dah bercerai dalam keadaan sedang dalam tempoh iddah raj'i, kan, talak raj'i ni, ataupun talak yang boleh dirujuk, kan ada 3 kali suci tu, lebih kurang 3 bulan lebih tu. Itu juga berlaku juga tuan-tuan, rupanya berlaku juga zina. Belum rujuk, dia pakai mazhab lain tuan-tuan. Kita mazhab Syafi'i, dia pakai mazhab lain. Dia kata dengan bersetubuh itu dah kira rujuk. Kita mazhab Syafi'i rupanya tak tuan-tuan. Kita kena cakap satu lafaz yang jelas, yang sharih, yang jelas. Kena cakap aku rujuk engkau, barulah kita boleh buat apa yang sepatutnya. Itu juga berlaku zina tuan-tuan. Dan akhirnya hasil daripada itu juga banyak hukum-hukum berkaitan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan mati Allah, pagi ni kita akan sambung, kita nak cerita tentang zina ni. Dia sangat mengerikan tuan-tuan. Sangat mengerikan. Tapi cerita tentang Ustaz Naudi tahulah kan, juru nikah kita kan. Orang nikah ramai, orang bercerai juga ramai tuan-tuan. Statistik, saya bawa balik kursus tuan-tuan, kursus 4 hari cerita tentang kaunseling syariah ni, syar'i. Statistik daripada JAKIM, setiap 15 minit berlaku 1 perceraian. Kita tadi sembahyang subuh ni tuan-tuan, sampai sekarang ni dah berapa minit dah. Dah 30 minit dah berlaku 2 perceraian tuan-tuan. Dekat Malaysia statistik berlaku tuan-tuan. Sama ada perceraian itu berlaku dalam mahkamah ataupun luar mahkamah. Itu saya tak cerita tuan-tuan. Panjang nak cerita tentang pengalaman 3 minggu ni, seronok je. Seronok sebab apa? Pengajaran yang kita dapat, isu-isu ini sangat besar. Saya relatekan dengan tajuk kita pada pagi ini berkaitan dengan antara dosa-dosa besar juga yang tanpa kita sedar, iaitu berkaitan dengan pemimpin yang zalim. Ini satu tajuk sensitif tuan-tuan. Kalau kita relatekan dengan perkara yang tak sepatutnya, dia jadi sensitif lah. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, kita ini pemimpin.
Kita dok bayang pemimpin, oh kita kena jadi Perdana Menteri, kita kena jadi agung, kita kena jadi ahli Dewan Negeri. Tak. Ya, itu memang pemimpin. Pemimpin kepada rakyatnya, pemimpin kepada amanah yang besar yang mereka perlu tanggung. Mungkin kat sini juga ada yang YB kan. Kalau tak jadi yang berhormat, jadi yang bersara kan. Betul? Juga pemimpin kan. Tetapi tuan-tuan, kita nak bincangkan konsep pemimpinan yang lebih relate dengan kita lah. Relate dengan kita. Sebab nak cerita tentang pemimpin, kisah-kisah kepimpinan ni yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi SAW sangat besar. Yang kita boleh ambil pengajaran sebab kita juga pemimpin. Pemimpin negara, pemimpin negeri. Kita juga pemimpin dalam organisasi. Kita dalam kerja kan, kita jadi ketua. Kita juga menjadi ketua unit juga satu pemimpin. Guru juga pemimpin. Kita itu dalam organisasi, itu dalam rumah tangga, kita juga pemimpin. Dalam kampung juga kepimpinan. Hatta tuan-tuan, kepimpinan yang paling besar ialah kita memimpin diri kita untuk dekat kepada Allah SWT, untuk patuh perintah Allah SWT. Itu cerita tentang kepimpinan. Sebab itu dalam kitab banyak tuan-tuan ancaman-ancaman cerita tentang pemimpin. Besarnya tuan-tuan tanggungjawab kita sebagai satu orang pemimpin. Dalam kita nak melaksanakan, sebab pemimpin ni ialah tanggungjawab. Dia bukan satu kemuliaan. Saya selalu sebut tuan-tuan, nak jadi pemimpin ia bukan satu tashrif, dia bukan satu kemuliaan. Tetapi nak jadi pemimpin ialah taklif. Ia satu amanah. Kita akad tuan-tuan, aku terima nikahnya sekian bin sekian, binti sekian, itu juga satu amanah cukup besar untuk kita bawa sebagai ketua keluarga. Kalau tuan-tuan, ketua keluarga bukan dianggap sebagai pemimpin, apa lagi? Banyak orang nak pimpin isteri, nak pimpin anak, nak pimpin keluarga, nak pimpin. Belum kita cerita lagi tentang amanah nak jaga rumah Allah. Nak cerita tentang kepimpinan ini. Hari ini orang berebut bukan sahaja untuk jadi pemimpin yang besar. Tetapi juga hari ini tuan-tuan, berlaku dalam masyarakat kita benda-benda kecil juga berebut sehingga bergaduh, tak bertegur sapa dan sebagainya. Saya relatekan paling dekat pengurusan masjid dan juga surau. Berlaku tuan-tuan, mungkin tak berlaku lah kat tempat kita, tapi berlaku di tempat lain tuan-tuan. Kita ada 436 masjid, kita ada 2,100 surau, banyak. Dengan 1,001 kisah setiap organisasi itu. Untuk organisasi kepimpinan tuan-tuan, berlaku juga perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab itu tuan-tuan, hadis Nabi SAW cerita tentang kepimpinan ni. Satu hadis Nabi SAW sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu ialah pentadbir. Pentadbir ni pemimpinlah tuan-tuan. Dan kamu semua akan ditanya tentang orang yang ditadbirnya. Pemimpin ialah pentadbir dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang lelaki ialah pentadbir dalam keluarganya dan akan ditanya tentang tanggungannya. Perempuan ialah pentadbir di rumah suaminya dan akan ditanya tentang jagaannya. Khadam ialah pentadbir pada harta tuannya dan akan ditanya tentang barang yang dipeliharanya. Nak cerita tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW sebut kita ni semua pemimpin. Kita ni semua pemegang amanah dalam kita nak melaksanakan amanah kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW sebut banyak ancaman-ancaman yang disebutkan cerita tentang pemegang amanah. Salah satunya az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan hadis Nabi SAW lain sebut ancaman kepada orang-orang yang tak menjalankan amanah ini. Nabi SAW sebut dalam terjemahan dia, sesiapa yang diperintahkan oleh Allah untuk memimpin rakyat namun tidak mentadbir mereka dengan baik, Allah mengharamkan syurga baginya. Dalam suatu lafaz yang lain, lalu mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan syurga baginya. Dan lafaz yang lain lagi, dia tidak dapat mencium bau syurga. Allahu Akbar. Besarnya tuan-tuan tanggungjawab sebagai pemimpin.
Yang jadi ketua kampung ada dia punya rakyat dekat bawah dia. Yang jadi jawatan kuasa masjid ada jemaah yang dia kena jaga. Yang jadi bapa ada tanggungjawab yang dia perlu laksanakan. Yang jadi datuk ada juga yang perlu dilaksanakan. Yang jadi isteri ada juga tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Semua orang ada tanggungjawab, tuan-tuan. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing yang perlu dilaksanakan. Tapi kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab itu, maka berlakulah kerosakan, maka berlakulah perbalahan, tuan-tuan. Kita tengok dalam, nak cerita tentang rumah tangga, mentang-mentang duduk dalam rumah tangga, tuan-tuan. Seronok cerita tentang rumah tangga ni. Pemimpin sebab apa, tuan-tuan? Satu orang hebat dia bermula daripada rumah. Kan, betul kan, tuan-tuan? Anak-anak yang dia bentuk, dia bukan datang daripada, hebatnya anak kita tu bukan datang daripada sekolah. Tetapi hebatnya anak itu datang daripada kepimpinan bapa dan juga emaknya dalam rumah tangga itu. Baru boleh melahirkan pemimpin yang hebat. Sama ada pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin masyarakat dan sebagainya, pemimpin organisasi sekalipun, dia akan bermula, tuan-tuan, semua daripada rumah. Kita lah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu, tuan-tuan, dia lahir dalam keadaan fitrah. Anak tu datang dalam keadaan fitrah. Bapaknya kita ni, tuan-tuan, sebagai bapak ni yang kita yang membentuk anak kita. Nak jadi Yahudi ke, nak jadi Nasrani ke, nak jadi Majusi ke, nak jadi Islam ke, nak jadi orang yang hebat tak hebat, dia bermula daripada kepimpinan dalam rumah tangga, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, institusi rumah tangga perlu dijaga. Kita nak jadikan rumah tangga kita hebatnya macam Nabi SAW, contoh terbaik, tuan-tuan. Nak kata dalam rumah tangga tak berlaku masalah, dalam kepimpinan rumah tangga tak berlaku masalah. Tidak, tuan-tuan. Ada yang perfect ke? Tak ada, tuan-tuan. Minggu lepas saya jumpa satu orang pakcik, umur 92 tahun ni. Umur 92 tahun, isteri meninggal, kahwin baru. Isteri muda dia, umur 57 tahun. Datang pejabat agama, tuan-tuan, bergaduh. Nak bercerai. Sebab apa? Sebab suami tak nak pindah daripada rumah yang ada, sebab rumah yang ada bergaduh dengan anak dia yang umur dia sama lebih kurang dengan isteri dia. Simple, tuan-tuan. Benda yang boleh selesaikan, simple je. Tapi akhirnya bergaduh, tuan-tuan. Suami satu orang profesional, isteri satu orang profesional datang menangis bergaduh, tuan-tuan. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab dia tak ada tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan. Akhirnya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Itu berlaku perbalahan dalam masyarakat kita. Dalam organisasi begitu juga. Kalaulah pemimpin itu, dalam ketua itu tak boleh jaga dengan baik, masjid, nazir tak jaga dengan baik, hancur, tuan-tuan. Jawatan kuasa semua, jawatan kuasa pergi sana, satu haluan kanan, satu haluan kiri. Begitu berlaku realitinya, tuan-tuan. Surau kecil, saya pernah jumpa satu surau, tuan-tuan. Suraunya kecil je. Ni masjid lah, ni surau kecil. 20 kali 40 lah lebih kurang. Dia punya duit dalam 5-6 ribu. Tapi tiap-tiap minggu datang, tuan-tuan, sampai report polis, report SPRM, bergaduh. Jawatan kuasa ada 16 orang. Dia ada 3 golongan, 3 haluan, tuan-tuan. Haluan kanan, haluan kiri, haluan depan. Itu surau kecil. Itu belum lagi organisasi yang besar. Ini berlaku, tuan-tuan, dalam masyarakat kita. Berlaku. Itu yang sangat menduka citakan. Tapi tak nak kita kena hadap, tuan-tuan, masalah-masalah yang berlaku ini. Sebab itu, tuan-tuan, mati Allah SWT. Sebab itu nak jadi pemimpin ini bukan satu benda yang mudah. Dan kita tak boleh lari daripada sifat kepimpinan. Tak boleh lari, tuan-tuan. Kita sebagai anak juga, kita sebagai ada tanggungjawab kita. Kita sebagai satu orang suami ada tanggungjawab. Kita tak boleh lari. Saya jumpa satu kes, tuan-tuan, sangat pelik. Bergaduh suami isteri, suami merajuk, isteri stres. Akhirnya isteri minta cerai. Berlaku ni. Sebab apa? Sebab suami tak boleh melaksanakan tanggungjawab. Dah tahu isteri merajuk, pergilah pujuk. Dah ada anak, jalankan tanggungjawab. Ini tak ada. Alasannya apa, Ustaz? Saya tak nak tegur isteri saya sebab saya tak nak stres. Berlaku je. Polis tu, saya tak tahu, tak kental. Polis, bukan polis sini lah, polis sana. Polis dekat tempat sana, tempat saya kerja tu. Berlaku. Isteri cikgu dan sebagainya, kan. Allah, sedih, kan. Tiap-tiap hari sebelum ni menghadap orang masjid bermasalah, okey lah. Ini menghadap orang menangis tiap-tiap hari, stres je. Stres. Tapi jumpa dengan tuan-tuan tak stres lah. Cerita, seronok cerita bagaimana keadaan masyarakat kita. Nak saya relatekan dengan tajuk kita yang kita bincangkan. Supaya apa? Supaya kena. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah SWT, satu orang pemimpin yang tidak melaksanakan tanggungjawab tu, apa maksud dia, tuan-tuan? Maksudnya orang yang tak berhukum dengan hukum Allah. Zalimnya, kafirnya,
fasiknya, pemimpin yang fasik, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan orang-orang ataupun pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau tuan-tuan kita jadi ketua, kita tengok apa yang Allah SWT perintahkan, Nabi SAW perintahkan, kehidupan kita tuan-tuan, organisasi kita, keluarga kita semua akan jadi cantik je mengikut aturannya. Ada masalah selesai, ada masalah selesai. Ni ada masalah diperbesarkan, akhirnya berlaku perpecahan dalam organisasi, dalam masyarakat, dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu tuan-tuan isu-isu yang berlaku. Kita tengok hadis lain berkaitan dengan kepimpinan ni tuan-tuan. Nabi SAW sebut, ada juga Nabi SAW doakan tuan-tuan kepada pemimpin yang tak menjalankan amanah ini ataupun pemimpin yang zalim ini. Al-humma man waliya min amrihi hazihil umma syai'an faraqa bihim farfuq bih wa man syaqa 'alaiha fashfuq alaihi. Ni doa tuan-tuan. Hadis Nabi SAW, tapi Nabi SAW doa kepada Allah SWT. Apa maksudnya? Ya Allah, sesiapa yang mengurus sesuatu urusan umat ini lalu berlembut, yakni berlaku adil dan tidak zalim dengan mereka, maka berlembutlah dengannya. Sesiapa yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Hadis lain Nabi SAW sebut, tidak ada suatu kaum yang pelbagai maksiat berleluasa diamalkan dalam kalangan mereka, sedangkan jumlah mereka lebih ramai dan lebih kuat daripada pelaku maksiat itu, namun tidak mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab ke atas mereka secara keseluruhannya. Ini tuan-tuan, kadang-kadang dalam rumah tangga kita lihat anak kita tak solat, maksiat ni, kita buat tak tahu. Tengok perkara-perkara yang Allah SWT larang, kita buat tak tahu. Kadang-kadang kita tengok isteri kita, ini melaksanakan larangan Allah SWT, kita buat tak tahu. Kita tengok masyarakat kita langgar perintah Allah, kita buat tak tahu. Banyak tuan-tuan, banyak kita tak nak ambil, orang kata apa, tak nak jaga kain orang, tepi kain orang. Ni istilah memang betul tuan-tuan. Kita tak boleh nak jaga tepi kain orang tuan-tuan, tapi ada perkara-perkara yang kita kena jaga. Sama ada jiran kita, dia ada dia punya had-had dia. Sahabat kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, jemaah kita, semua tuan-tuan, ada benda yang kita tak perlu masuk campur, ada benda yang kita kena masuk campur. Supaya apa? Supaya kita juga tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang dibuat. Kita tengok orang tak semayang, kita pun tak ajak, kita bertanggungjawab tuan-tuan. Sebab itu tanggungjawab pemimpin ni besar, sangat besar. Kita tak cerita tentang pemimpin negara tuan-tuan, itu lagi besar lah. Kita tengok dalam rumah kita sendiri, anak kita tak tutup aurat, isteri kita tak tutup aurat. Tanggungjawabnya bagaimana tuan-tuan? Kepada pemimpin rumah tangga, kita juga yang bertanggungjawab. Nak cerita lagi dalam masyarakat, dekat masjid ni, kita ada masjid, masyarakat sekeliling kita. Ini tanggungjawab siapa tuan-tuan? Mereka-mereka yang kita nampak langgar perintah Allah, tanggungjawab kita. Ni orang masjid ni tuan-tuan. Ni orang masjid ni bukan kena jadi nazir dulu, kena ada kuasa jadi imam dulu baru boleh cegah maksiat. Ada orang macam tu tuan-tuan. Saya jumpa, Ustaz, saya tak ada kuasa tuan-tuan, nak cegah maksiat, pergilah panggil nazir, imam, Bilal, Siap. Mereka kan ada kuasa. Ya, dari segi undang-undang itu kuasa, ada kuasa-kuasa, penguatkuasa ada pada mereka. Untuk section daripada enakmen tata cara jenayah Islam Negeri Selangor tu ada kuasa-kuasa yang diberikan kepada 4 orang ini. Tetapi kan namanya man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kena cegah dengan kuasa yang dia ada, dengan tangan dia. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu tuan-tuan nak cegah maksiat dengan kuasa, dengan tangan, cegah dengan lisan. Lisan pun susah tuan-tuan. Anak kita tak semayang, kita nak teguh. Kang aku teguh merajuk 3 hari 3 malam. Isteri kita tak tutup aurat, nak teguh, kita pun tak mampu tuan-tuan. Nampak maksiat, itu baru dalam rumah tangga, kita tak mampu nak teguh. Kan semua nak jaga, sekarang ni kan banyak orang nak jaga hati orang tu tuan-tuan. Betul lah tu. Kita kena jaga hati orang tuan-tuan. Tetapi dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT, tapi dalam perkara maksiat kita kena cegah. Kita kena cakap, ni benda tak betul, ni tak betul. Ini memang dah hakikatnya. Kita tak boleh nak elak. Dengan lisan yang kita ada. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tak mampu juga tuan-tuan dengan lisan, sekurang-kurangnya tuan-tuan. Dalam hati kita tengok maksiat, tengok orang tak tutup aurat, tengok orang pergi konsert, orang buat sekian, orang pergi naik kelab, orang buat maksiat dan sebagainya. Sekurang-kurang tuan-tuan ada benci dalam hati kita.
Jangan sampai tuan-tuan orang buat maksiat, kita tahu benda ni salah, zina salah sebagainya, dalam hati kita tak ada rasa apa-apa. Lantak dia lah nak buat apa. Aku tak nak masuk campur lah. Wazalika ad'aful iman. Dalam hati itu pun Nabi SAW sebut itulah selemah-lemah iman. Maka tanggungjawab kita cukup besar tuan-tuan sebagai satu orang pemimpin. Ancaman sangat banyak tuan-tuan. Hadis berkaitan dengan ancaman-ancaman ni sangat banyak. Satu hadis Nabi SAW sebut, asyadun nas azaban yaumal qiyamah imamul jair. Manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat ialah pemimpin yang zalim dalam rumah tangga. Kita tengok cerita rumah tangga ni tuan-tuan. Tak nak ceritakan cerita part lain nanti kan sensitif, ada orang mengadu pula kan. Saya tak tahu jumpa tuan-tuan satu orang suami yang diberikan tanggungjawab untuk memimpin isteri dan anak-anak dia, akhirnya menggunakan kekerasan dalam rumah tangga tuan-tuan. Keras. Satu orang yang lembut dibuat dengan cara yang keras. Anak dipukul, isteri dipukul. Kita tak boleh nak bayang tuan-tuan. Mungkin kita tak pernah pukul isteri, kita tak tahulah. Ada orang dekat luar dia lain, dekat dalam dia lain. Ada aib-aib suami isteri yang disimpan. Tu bagus lah tuan-tuan. Tapi kalau duduk pejabat agama tuan-tuan akan dengar masalah-masalah yang tak pernah dibayangkan. Aib-aib semua keluar tuan-tuan. Sebab itu dalam rumah tangga saya suka sebut tuan-tuan, orang yang bergaduh ni, walaupun tak banyak pengalaman, dia bukan dalam rumah tangga je, dalam masyarakat kita yang bergaduh kat masjid sekalipun, saya suka tunjuk perkataan jari macam ni tuan-tuan. Dia dah cerita masalah kan, kau salah, ni abang salah, ni salah, suami saya salah, semua salah tuan-tuan, tak ada yang betul lah. Tapi akhirnya saya sebut kita kena tunjuk jari ni. Kita dah tunjuk orang banyak tuan-tuan, akhirnya empat perkara ni balik kepada kita. Balik ke kita. Kita duk salahkan orang, jadi dalam organisasi kita salahkan pekerja kita dan sebagainya, dalam rumah tangga kita salahkan isteri, kita salahkan anak-anak. Akhirnya tuan-tuan, sebenarnya kesalahan yang paling besar ialah pada diri kita sendiri. Berlaku tuan-tuan, suami pukul isteri, kita tak boleh bayangkan, cekik isteri. Ustaz, saya dah kena cekik ni dah semenjak 5 tahun dulu Ustaz. Saya sabar, saya sayang isteri, suami saya sayang anak saya. Tapi akhirnya berlaku perceraian. Ada satu kes tuan-tuan, satu suami pengurus besar, isteri pegawai di Kuala Lumpur tuan-tuan, datang kaunseling sebagainya. Bukan kaunseling lah, datang kuasa pendamai dipanggil. Isteri tuntut cerai. Ustaz, saya dah bagi Ustaz, isteri saya mengandung anak pertama ni, suami saya asyik cerita tentang poligami je. Cerita biasa kita isteri nak bersalin, cerita persediaan nak bersalin, ni tak. Isteri dah nak bersalin, suami asyik cerita tentang poligami je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat. Perasaan orang ni tuan-tuan, poligami tak salah. Tanya hajar-hajar kat belakang, dia tak salah, dia cakap poligami tu memang ada. Nak buat kalau berani. Kan? Cerita poligami. Tapi Ustaz, saya dah tak tahan Ustaz. Akhirnya saya ikhlaskan hati saya benarkan suami saya untuk poligami. Saya nampak dia boleh. Sebagai pemimpin dia boleh untuk jadi suami yang baik. Okey, dia bagi tuan-tuan. Tapi akhirnya nafkah culas, bergaduh sampai melibatkan fizikal tuan-tuan. Perempuan ni kalau disentuh sekali tuan-tuan, dia punya perasaan masuk kat dalam. Kalau kita bergaduh macam Arab lah. Kita bukan macam Arab kan. Arab ni bergaduh bertumbuknya, Allahumma salli ala Muhammad, selesai masalah tuan-tuan. Selawat selesai, bertumbuklah tepi jalan guling-guling tuan-tuan. Akhirnya Allahumma salli ala Muhammad selesai, dia tak ada pendam kat dalam. Kita ni baru cakap dengan lisan, pendamnya 3 tahun tuan-tuan. Dia punya deep tu kan. 3 tahun lagi tak bertegur siapa. Jangan kata haji-haji tak bergaduh, ustaz-ustaz pun bergaduh. Ustaz-ustaz bergaduh tak bertegur siapa, bertahun pun ada saya jumpa tuan-tuan. Dekat kawasan kita, bukan kawasan Sungai Lang lah, kawasan kita di Kuala Langat ni. Bergaduh tu sungguh-sungguh. Tapi akhirnya orang tu dah tak ada dah tuan-tuan, dah berbaik-baik dan sebagainya. Itu berlaku tuan-tuan dalam masyarakat kita. Suami isteri bergaduh, Allah, sangat mengerikan. Semua salah menyalah. Pukul dan sebagainya. Isteri dah bagi ni suami kahwin. Jagalah amanah elok-elok. Akhirnya berlaku juga perceraian. Saya tak sanggup Ustaz duduk dengan sendiri. Dengan sifat panas baran dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, nak jadi pemimpin ni kita kena sungguh-sungguh belajar. Nak jadi suami, jangan kata dah 30 tahun 40 tahun kahwin tak ada masalah. Pasti ada masalah tuan-tuan. Saya selalu sebut, sedangkan lidah lagi tergigit. Depan tu biasa saya nyanyi lah sikit kan. Apatah lagi suami isteri, pasti bergaduh tuan-tuan. Cerita nak kenakan dengan kita punya tajuk ni tuan-tuan, tentang pemimpin ini. Sebab kita pegang amanah cukup besar. Kita ada anak, kita ada isteri, kita ada keluarga dan sebagainya yang kita nak bentuk dalam masyarakat kita. Yang generasi-generasi kita.
Kalau generasi ni pun kita tak jaga, bagaimana kita nak melahirkan generasi-generasi yang hebat pada masa-masa akan datang. Sebab itu tuan-tuan, dalam nak menjaga tuan-tuan, nak menjadi pemimpin yang hebat ni, dia kena ada beberapa sifat. Pertama, nak jadi orang yang hebat, nak jadi suami yang hebat, nak jadi nazir yang hebat, nak jadi imam yang hebat, nak jadi ketua kampung yang hebat, nak jadi ketua dalam organisasi yang hebat, tuan-tuan. Pertama, sifat dia, first, dia mesti mentaati Allah SWT. Kita bawa tuan-tuan, apa yang Allah ma'atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah SWT datangkan kepada kamu melalui rasul, itu kamu kena ambil. Apa yang dilarang, kamu kena tinggalkan. Sekarang kehidupan kita dah terbalik, tuan-tuan. Terbalik. Apa yang Allah SWT perintahkan, itu yang kita tinggalkan. Apa yang Allah SWT larang, itu yang kita buat. Sebab apa? Sebab maksiat itu juga, maksiat itu benda yang mudah, yang boleh buat. Maksiat free, tuan-tuan. Nak buat maksiat free, mana ada berbayar. Tak cuma sekarang ni nak bayar, tuan-tuan. Nak sekarang ni berbayar lah. Nak tengok buka TV, tengok ni berbayar, internet berbayar. Nak masuk ke kelab berbayar, tuan-tuan. Tetapi satu benda yang Allah SWT larang. Pertama, taat perintah Allah SWT. Yang kedua, dalam keluarga, tuan-tuan, kita sebagai pendidik isteri dan juga anak-anak, itu dalam kepimpinan keluarga. Kita juga penjaga ahli keluarga, peneman kepada isteri, menjaga maruah isteri dan keluarga, tidak keterlaluan dalam menghukum. Ini semua, tuan-tuan, yang kita kena bentuk dalam kehidupan kita. Sebab apa, tuan-tuan? Orang-orang yang tidak amanah ini, ancaman yang Allah SWT beri, mana tempat dia, tuan-tuan? Dalam neraka Allah SWT. Dia tak ada tempat lain dah. Sebab apa yang kita buat dalam kehidupan kita ni, tempat kita dua je, syurga, neraka. Dia tak ada, ustaz, saya tak nak duduk tengah-tengah lah, ustaz, saya tak nak masuk syurga, masuk neraka. Tak ada, tuan-tuan. Dia tempat kita dua tempat je. Sama ada kita nak masuk syurga ataupun kita nak masuk neraka Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis berkaitan dengan ancaman-ancaman ni, tuan-tuan, orang-orang yang zalim sebagai pemimpin ini. Nabi SAW sebut, ma min amirin yali umurul muslimin summa la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidak ada seorang pemimpin yang mengurus urusan umat Islam kemudian tidak bersungguh-sungguh buat mereka serta tidak menasihati mereka, melainkan dia tidak akan masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan mereka. Sebab itu salah satu golongan yang Allah SWT bagi naungan pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Salah satu dia pertama yang Nabi SAW sebut, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sama ada yang kecil, yang besar, sebagai pemimpin kita kena bentuk, tuan-tuan, kepemimpinan yang adil. Nabi SAW sebut juga, al-muqsitu ala manabira min nurin allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang-orang yang berlaku adil yang akan berada di atas mimbar-mimbar yang diperbuat daripada cahaya pada hari kiamat ialah mereka yang adil dalam pemutusan hukum terhadap keluarga dan semua urusan yang mereka uruskan. Ini satu benda yang nampak mudah, tuan-tuan. Nak adil dengan anak-anak pun kadang-kadang susah, tuan-tuan. Kita bagi anak ini, kita tak bagi anak ini. Kita isteri kita juga kadang-kadang kita adil tak adilnya, tuan-tuan. Lagi-lagi mereka yang ada lebih daripada satu isteri tu makam tinggilah, tuan-tuan. Saya tak cerita tentang poligami ni, marah makcik-makcik ni di belakang kan. Tu nanti kita cerita belakang, tuan-tuan. Kisah-kisah poligami ni, ada poligami yang berjaya, ada poligami yang tidak berjaya. Ada perkahwinan yang berjaya, ada juga perkahwinan yang tidak berjaya. Semua ada hukum hakam yang ada tata cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga dalam kita nak menguruskan satu-satu perkara dalam kehidupan kita, dah diajar oleh Nabi SAW. Kita ada kitab adab, kita ada kitab Ihya Ulumuddin, kita ada kitab apa yang kita belajar, cerita tentang amalan-amalan harian, amalan kita, pengurusan kita dan sebagainya. Kemudian hadis lain Nabi SAW sebut, inna syarri ri'a al-khutamah, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin ialah yang ganas dan zalim. Kita tak ada pemimpin yang ganas, tuan-tuan, yang bunuh rakyat dia, yang pukul masyarakat dia, tak ada, tuan-tuan. Yang pukul isteri tu ada lah sikit-sikit, tapi dalam masjid ni tak ada lah. Kita tengok yang kisah-kisah orang-orang yang zalim dulu yang Allah SWT azab, bukan dekat akhirat je, dekat dunia je sekali Allah SWT ada azab. Bagaimana kisah siapa? Kisah Fir'aun la'natullah, zalim ke atas muka dunia ni, tuan-tuan. Akhirnya Allah SWT azab dia dengan mati yang sangat dahsyat.
masuk laut habis mati tuan-tuan. Kisah Namrud, kan tuan-tuan baca kisah Namrud zaman Nabi Ibrahim AS, satu orang pemimpin yang zalim, sangat zalim tuan-tuan. Akhirnya Allah SWT matikan dia dengan yang sangat hina. Tuan-tuan tahu dia mati macam mana? Allah SWT datangkan bukan dengan gempa dan sebagainya, tetapi Allah SWT datangkan tentera dia seekor nyamuk ya tuan-tuan. Seekor nyamuk ya, datang kacau dia, bagi dia sakit, masuk dalam telinga dia. Akhirnya ada setengah riwayat dia sakit tu tuan-tuan 400 tahun. 400 tahun hingga mati tuan-tuan. Ada setengah riwayat kata mati dia, pecah kepala dia, keluar nyamuk sebesar burung, seekor burung. Ada setengah riwayat wallahu alam tuan-tuan mana yang betul kan. Ada setengah riwayat itu. Tapi Allah SWT hantar tentera dengan seekor nyamuk. Tu Qarun. Hari ni kan orang cari harta karun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan akan jumpa tasik Qarun. Tasik tu sangat besar tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan peliknya, ada orang menjala kat tengah-tengah tasik. Itu tasik Qarun tuan-tuan. Bukan cari harta karun, cari ikan lah. Dia punya tasik tak dalam. Dekat tengah-tengah tasik pun orang boleh berjalan lagi. Itu tasik Qarun. Hari ni orang cari harta karun kan. Dan satu orang pemimpin yang zalim, akhirnya Allah SWT benamkan harta dia. So hari ni semua istilahnya cari harta mana? Harta karun tuan-tuan. Tak ada pun harta karun dekat sini kan. Harta karun dekat tempat lain. Qarun tu dekat Mesir sana. Dia kan kisah-kisah banyak tuan-tuan. Bagaimana orang-orang yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya, akhirnya Allah SWT azab dia dengan azab yang sangat dahsyat. Kita tak nak begitulah tuan-tuan. Sebab orang yang tak menjalankan amanah, azab yang Allah SWT bagi sangat besar. Pertanggungjawab dia, jawapannya juga sangat-sangat besar. Hari ini mungkin kita tak ada jawatan. Masuk kubur tuan-tuan, persoalannya tak banyak. Pergi alam mahsyar mungkin persoalannya kita kuranglah sikit. Tapi satu orang pemimpin, dia akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpinnya. Akan ditanya, kau buat sekian. Sebab itu tuan-tuan, kehidupan di mahsyar itu bukan kehidupan yang pendek. Sebab kita akan ditanya dengan apa yang kita buat daripada kita balik sampailah kita mati, apa yang kita buat. Dari segi kepimpinan, dari segi harta, dari segi apa juga, apa yang kita buat dalam kehidupan ni semua akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW sebut, kita habiskan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan pemimpin yang kita boleh ambil iktibar tuan-tuan, supaya kita menjadi orang yang hebat melaksanakan amanah, pemimpin yang adil. Nabi SAW sebut salah satu la yukallimuhumullah fa dzakara minhum al-malikul kazzab. 3 golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Lalu baginda menyebutkan salah satu daripadanya ialah pemimpin yang suka menipu. Innakum satarisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu akan menginginkan jawatan, namun ia juga akan menjadi suatu penyesalan pada hari kiamat. Dan Nabi SAW sebut, demi Allah kami tidak akan menyerahkan urusan kepimpinan ini kepada orang yang memintanya atau orang yang menginginkannya. Dan hadis yang terakhir daripada Al-Hakim disebut, salasun da'awati mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Kan saya 3 jenis doa yang mustajab tanpa syak lagi. Pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Dan ketiga, doa seorang bapa dan ibu untuk anaknya. Riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan mati Allah SWT, maka tuan-tuan, tanggungjawab kita besar dalam kita nak memimpin. Nabi SAW cerita, Nabi SAW dah atur dah tunjuk kat kita ciri-ciri kepimpinan yang hebat dalam kehidupan kita ini tuan-tuan. Maka kita ikutlah. Nak jadi orang yang hebat, kita kena banyak ilmu dan banyak membaca tuan-tuan. Bacalah kisah-kisah yang boleh jadikan pengajaran, sama ada kisah-kisah terdahulu ataupun kisah-kisah realiti yang berlaku dalam kehidupan kita yang boleh menjadi iktibar kepada kita, sama ada dalam kita nak memimpin organisasi yang kecil ataupun organisasi yang besar. Mungkin satu hari nanti tuan-tuan akan jadi orang hebat. Ni YB muda lah. Yang dah tak muda tu dia akan jadi YB juga, yang bersara kan. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kita membuat persediaan ini. Apa juga tanggungjawab kita membuat persediaan untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan asbab kepimpinan kita hebat, menjadi asbab Allah SWT masukkan kita dalam syurga Allah SWT. Tuan-tuan mati Allah, saya rasa sekadar itu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Di hujung minggu dah terang tuan-tuan. Kita punya subuh sekarang awal.
Kita punya syuruknya pun awal. Saya ada jumpa orang lah tentang syuruk. Ustaz, dia tanya tu, dia tak tanya subuh masuk bila. Ustaz, subuh habis bila? Subuh habis bila? Sebab dia nak set jam bangun tidur tu, nak 6.45 baru bangun tidur. Ada orang macam tu tuan-tuan. Dia nak puaskan tidur dia, sepatut set jam tu pukul 5.30 sebelum subuh. Dapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Man solat raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma biha. Barang siapa yang solat subuh 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, Allah SWT bagi ganjaran dunia dan seisi-isinya. Ganjaran yang Allah SWT bagi. Tapi ada orang begitu tuan-tuan. Bukan tuan-tuan lah, orang realiti begitu. Itu yang belum jenis subuh gajah hari, yang malam tengok bola, pagi tak bangun. Ada lagi tuan-tuan. Jenis tiap-tiap hari dia solat apa tuan-tuan? Solat sunat, solat qada. Kan boleh kalau tertidur tu tak bangun kan tak apa. Terbangun pukul 8, bangun pukul 8, bangun pukul 10. Tapi kalau dah bangun tiap-tiap hari pukul 10, takkan nak qadaan pukul 10. Itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Ada anak umur 15 tahun buat gitu, sebat tuan-tuan. Tapi nak sebat tu bukan sebat, bukan rotan, bukan sebat sungguh lah. Dengan pengajaran. Tapi bukan umur dah 15, umur 20 tahun baru pegang rotan. Anak tak semayang baru pegang rotan umur 20 tahun. Jangan dibuat tuan-tuan. Nabi ajar tu start umur 10 tahun pegang rotan. Kalau tak solat kita rotan. Bukan anak saya dulu Ustaz umur 10 tahun saya tak pernah ajar itu Ustaz. Tapi umur 25 ni saya dah berubah Ustaz. Saya rasa nak didik anak saya umur 25 tahun dengan rotan. Boleh tak Ustaz? Tak boleh tuan-tuan, jangan dibuat. Ni bukan zaman dulu lagi. Ni zaman sekarang ni realitinya kita tengking sikit. Anak-anak merajuk kan. Rotan apatah lagi. Merajuk terus tuan-tuan. Tak balik rumah 3 hari 3 malam tinggal. Susah itu. Tuan-tuan, sekadar itu untuk pertemuan kita pada pagi ini yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.